でももし生まれ変わったらことわざにあるように道が遠ければ景色も広い。そんな加えたい景色も広いとは、私がいた国の歴史、文化、出来事の知識と勉強も広くなるです。大事なとこで Angan-anganku untuk meneroka negara-negara luar sebahagiannya sudah terlaksana. Namun, ada lagi satu keinginanku untuk menjelajahi sebuah negara yang kecil, harmoni cara hidup mereka, aman, mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam dan memegang prinsip Melayu Islam beraja. その途中で Pengajian singkatku di negara Brunei Darussalam sebelum ini memberikan aku sedikit sebanyak pendedahan mengenai latar belakang Brunei. 人が間違いだとかそう Khairani, teman yang ku kenali daripada sosial media dan merupakan anak jati Brunei. Dia banyak mengetahui latar belakang sejarah negaranya. Aku berterima kasih kerana mempunyai sahabat yang membolehkan aku mengenali lebih dekat lagi akan sejarah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Borneo telah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1984. もうなくさないように嘘もつかないから子供みたいに焼けるところ憂いを含んだ横顔もいつまでも Cara hidup orang-orang Brunei yang harmonis ini membuatkan saya terpanggil untuk mengenali lebih dekat lagi negara Brunei Darussalam. ていてしまう Kesempatan yang berkunjung ke negara yang juga disebut Abode of Peace memberikan satu pengalaman yang indah dan akan menjadi kenangan buatku. またどこかで偶然出会ったら胸を張ってあの日のように Hi, Mira. I was invited to come visit you, and I want to get to know more of Brunei's history. So, are you free anytime? Kegigihanku mempelajari sejarah negara-negara serantau turut memberikanku inspirasi dan ilham untuk mendalami pula sejarah Brunei. Perjalananku dari negara kelahiranku menuju Bandar Seri Begawan terasa cepat dan aku seperti tidak percaya bahawa aku sudah sampai menjejakkan kakiku ke bumi bertuah negara Brunei Darussalam. Mira, it's nice to finally have you back here in Brunei. How's your flight here? Alhamdulillah, it was so smooth. Alhamdulillah. Mira, actually, nasabarkan bawa Mira round-round Brunei lagi macam dulu. I know, I cannot wait to start this journey with you. Okay, jom. Assalamualaikum. Nama saya Khairani dan saya adalah seorang yang aktif dalam media sosial dan gemar membuat konten video untuk vlog saya sendiri. Saya sering dipanggil sebagai Khairani Ashri. Saya adalah kakak kepada 5 orang adik dan masih menuntut di Laksamana College of Business dalam jurusan perdagangan. Saya selalu mencabar diri saya sendiri dan matlamat terbaharu adalah untuk menguasai bahasa Mandarin selain daripada bahasa Inggeris. Saya berpendapat dengan mempelajari bahasa asing selain daripada bahasa ibunda adalah satu bonus.
Saya percaya kepandaian berbahasa lain akan memudahkan lagi berkomunikasi dan membolehkan saya menceritakan dan mengongsikan mengenai sejarah-sejarah di negara ini. My name is Amira Sato and I'm a Japanese-Indonesian girl who recently graduated from the University Brunei Darussalam, or also known as UBD in Brunei. Hence why I took Bachelor of General Engineering majoring in Energy Systems. Oh, and I'm also the youngest in my family. I discovered lots of knowledge from them and my personal passion grew throughout the years. I've been actively creating online contents on my social media focusing on avant-garde, makeup and unique hijab styles. Alhamdulillah, I gained many supporters who are mostly Bruneians given the time I used to stay in their lovely, peaceful country. And before you wonder, yes, saya boleh berbicara dalam bahasa Melayu. Kerana ayah saya orang Jepun dan ibu saya orang Indonesia, kami telah pergi ke merata tempat untuk menemui pelbagai budaya yang berbeza. Negara Brunei Darussalam menarik minat saya untuk melanjutkan pelajaran, tetapi saya tidak pernah mempunyai masa untuk mendalami sejarah negara ini. Tapi, selepas tamat pengajian dan sebelum menyambung pengajian sarjana, saya fikir, mengapa tidak menggunakan masa untuk kembali ke sana dan mengetahui lebih lanjut tentang sejarah unik mereka, bukan? Pada masa yang sama, saya juga boleh membuat vlog untuk rakan-rakan penyokong saya di media sosial. Ia akan menjadi peluang yang hebat. Sungguh nyaman rasanya berada di negara yang masih banyak mengekalkan kehijauan ini. Suasananya yang harmonis ditambah dengan udara yang segar serta pemandangan yang cukup menarik. Aku dan Kai meneruskan pencarian tempat-tempat bersejarah di sekitar mukim Kota Batu. Betul kata pepatah, jauh perjalanan, luas pemandangan. Taman Arkeologi Kota Batu diwartakan di bawah Akta Barang-barang Perbakalan dan Harta Terpendam. Ia dipercayai tapak ibu kota Brunei tua dan berperanan sebagai pusat pentadbiran. Taman ini juga dijadikan tempat penyelidikan fauna dan flora. Kajian etnoarkeologi turut dilakukan terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan ini. Ia merupakan taman arkeologi terpenting di negara ini. Dipercayai sebagai tapak ibu kota Brunei tua, antara abad ke-14 sehingga 17 Masihi, Kota Batu juga berperanan sebagai pusat pentadbiran, pusat perdagangan dan pusat permukiman utama Brunei pada ketika itu. Sesuai dengan peranannya dahulu sebagai ibu kota Brunei tua, telah banyak artifak-artifak yang terdiri dari tembikar, struktur yang diperbuat daripada batu dan kayu, wang shilling, batu nisan dan sebagainya telah dijumpai. We finally reached our destination. Can you tell me where we are exactly? Masa ni tadi di Pulau Tarindak. Pulau Ani ialah dibuat oleh manusia. Dan Pulau Ani digunakan untuk pelabuhan perahu-perahu kecil. Wow, it's man-made, guys.
Betul kata cerdik pandai, jika ingin sesuatu dalam kehidupan adalah dengan mencuba apa yang terdaya. Sama ada ia dari pembelajaran atau pemerhatian, dan satu daripadanya adalah dengan belajar mengenai sejarah. Juga terletak di Kota Batu, Museum Maritim Brunei merupakan repositori sejarah maritim yang mengandungi peninggalan artifak dan pertukangan maritim dari berbagai era. Ia dibangunkan di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-10 dengan peruntukan 5 juta ringgit Brunei di atas tanah seluas 3.53 hektar, iaitu 8.74 ekar. Okay, our destination ialah Museum Maritim Brunei. Mira excited to see what's inside? Of course, Kai. Okay, we're ready? Yes. Let's roll. Let's go. Reka bentuk bangunan Museum Maritim Brunei Darussalam adalah berkonsepkan sebuah kapal sesuai dengan penglibatan negara Brunei Darussalam sebagai pusat perdagangan yang masyhur satu ketika dulu. Galeri Kapal Karam Brunei mempamerkan kapal karam Brunei pada tahun 1997. Ia adalah penemuan penting dalam sejarah maritim Brunei dan ini telah membuktikan bahawa pada akhir abad ke-15 sehingga awal abad ke-16 adanya perdagangan maritim Brunei dengan negara-negara luar. Boleh kita ceritakan secara ringkas saja mengenai galeri yang terdapat ataupun artifak yang terdapat di museum ini? Di museum ini ada terdapat 3 galeri. Galeri pertama, galeri kapal karam Brunei yang disaksikan masa ini, kelilingannya. Galeri ini mempamerkan penemuan kapal karam Brunei yang ditemui pada tahun 1997 dan 98 yang dijumpai di kedalaman 62 meter dan 32 batu nautikal dari pantai Brunei. Keseluruhan bahan yang dijumpai itu sebanyak 13,261 bahan artifak. Ini sebahagian yang dipamerkan. Selain daripada galeri ini, ada 2 galeri lagi. Galeri kedua ialah galeri tapak warisan arkeologi di mana ia mempamerkan tapak-tapak warisan arkeologi di kawasan maritim Brunei Darussalam. Dan galeri ketiga, galeri kegemilangan maritim Brunei. Galeri ini mempamerkan sejarah kegemilangan negara Brunei Darussalam dalam perdagangan maritim di rantau Asia, terutama pada zaman pemerintahan Sultan Bolkiah, Sultan Brunei yang ke-5. Galeri itu juga mempamerkan jenis pengangkutan perahu yang terdahulu dan yang pada masa ini hingga dipakai masa inilah, macam perahu temuai yang untuk sekolah ke Kemaing itu masih dipakai. Galeri Kegemilangan Maritim mempamerkan penemuan arkeologi seperti shilling, galang kaca, manik dan sebagainya. Ia juga sekaligus memberikan kefahaman mengenai zaman lampau negara Brunei serta memberikan pendedahan bahawa Brunei pada zaman dahulu merupakan sebuah pelabuhan perdagangan yang terkenal.
aku dan Kai meneruskan perjalanan kami ke pusat bandar dan berkesempatan melihat secara dekat Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Aku sangat kagum dengan seni bina masjid ini. Masjid Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dibina pada 4 Februari 1958 dengan keluasan 5 ekar. Masjid ini diiktiraf sebagai masjid yang terunik di Asia Pasifik. Bangunan ini mempunyai bentuk seni bina Islam klasik dengan hiasan yang diperbuat dari mozaik emas, marmar dan kaca berwarna-warni. Kubahnya diperbuat daripada emas dan setiap satunya berukuran 53 dan 54 meter tinggi. Masjid ini dibuka rasmi pada hari Jumaat 26 September 1958 oleh Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Lagun ini terletak di dalam kawasan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Lagun Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin dibina sekitar tahun 1960 dan telah dirasmikan pada 19 Disember 1967 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah bersempena dengan Majlis Nuzul Al-Quran. Satu ketika dahulu, lagun ini merupakan tempat berlangsungnya acara-acara keagamaan dan lagun yang berukuran 175 kaki ini dihubungkan dengan sebuah jambatan yang berukuran 180 kaki menuju ke Masjid Omar Ali Saifuddin. Mira, inilah yang Kai beritahu Mira tadi. Oh, yes. Lagun Masjid Omar Ali Saifuddin. Nah, betul Mira. Lagun ini adalah sebagai satu simbolik yang melambangkan replika bahtera sultan-sultan dulu dan raja-raja dahulu, khususnya Sultan Bolkiah. Okey, tapi selain daripada itu, apakah fungsi lagun ini sehingga yang masih dikekalkan sehingga sekarang? Iaitu lagun ini digunakan untuk sambutan-sambutan acara keagamaan. Salah satunya ialah sambutan Nuzul Al-Quran. That's very interesting. Untuk pengetahuan Mira juga, lagun ini ia dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada sambutan Nuzul Al-Quran juga. Wow, that's very interesting and I'm amazed with this lagoon. Kerana ia juga menghubungkan dengan Masjid Omar Ali Saifuddin. Ya, kan? Sebab itulah lagun ini terkenal di serata negara. As it should be. Angin petang yang mendamaikan dengan laungan azan berkumandang membuatkan aku seakan ingin lama di negara ini. Aman, damai dan tenteram. Itulah yang dapat aku huraikan. Tidak hairan masjid ini sering disebut sebagai masjid yang terunik di Asia Pasifik dan menjadi mercu tanda Brunei Darussalam. Lagun ini memang unik dan ada nilai-nilai sentimental. Ia bertambah cantik jika dilihat pada waktu malam dengan neon-neon berwarna-warni yang menghiasi dan ditambah lagi dengan kemerduan burung-burung yang masih berkicau di malam hari. Cukup indah sekali panoramanya. Kunjunganku ke negara Brunei Darussalam kali ini amat bermakna. Meskipun singkat, namun aku amat berpuas hati dengan apa yang aku perolehi dan terokai. Terima kasih ku ucapkan kepada sahabat baikku Kai yang banyak memberikan aku info-info yang bukan sedikit mengenai Brunei. Betul kata pepatah, memahami masa kini, kita harus tahu dan mencari masa lalunya. Begitulah sejarah dan aku amat bertuah kerana berkesempatan berkunjung ke salah satu tempat yang selalu menjadi tarikan para sejarawan.
Okey, selesai pencarian tempat-tempat bersejarah aku hari ini. Lain hari memang berbeza-beza ceritanya. Dan hari ini aku sempat melihat artifak-artifak peninggalan semasa Brunei tua. Taman Arkeologi Kota Batu terpahat di hatiku. Manakan tidaknya kerana aku berpeluang melihat lebih dekat lagi artifak-artifak peninggalan zaman dahulu. Begitu juga dengan Museum Maritim. Terkenal sebagai repositori sejarah maritim atau gudang tempat menyimpan barang-barang sejarah maritim. Museum ini mengingatkan aku cerita-cerita yang pernah aku tonton melalui movie-movie. Ketiga-tiga galeri seperti Galeri Kapal Karam, Galeri Kegemilangan Maritim Brunei dan Galeri Tapak Warisan Arkeologi memberikan aku satu pengalaman yang akan aku bawa ke negeri aku. Dari lawatan ke museum ini juga, baru aku tahu yang negara Brunei Darussalam pada satu ketika dahulu yang juga disebut sebagai Brunei Tua merupakan sebuah negara yang mempunyai pelabuhan yang masyhur seperti mana bukti artifak-artifak yang ditemui. Bermula dari pusat sejarah, aku diceritakan oleh Khairani mengenai dengan sejarah Batu Tarsilah, Makam Bolkiah dan Makam Sultan Sharif Ali. Sejarah kampung air, Jong Batu, Regatta serta sejarah gerai jualan awal 80-an membawa ke 90-an turut disajikan. Turut menjadi kebanggaan rakyat Brunei adalah Tugu Jam, Lapau Lama, The Royal Wharf dan mercu tanda Dirgahayu 60. Museum Maritim mengongsikan banyak latar belakang pensejarahan. Aku turut berkesempatan mengetahui sejarah Pulau Cermin. Berkeluasan 1,166 km persegi di daerah Tutong, Khairani membawaku menjejak sejarah Pekan Tutong. Pekan Bangar yang sinonim disebut Green Jewel membawaku ke tapak industri getah, industri yang terkenal satu ketika dahulu. Suria Energy Lab, Museum Daerah Belait memberikan aku berbagai info yang padat dan setelah kepenatan, aku dan Khairani berehat sambil menikmati angin petang di Taman Rekreasi Luagan Lalak, Labi yang juga mempunyai ceritanya yang distinktif. Masih banyak tempat-tempat sejarah yang ingin aku explore. Namun, masa tidak mengizinkan aku untuk lebih lama di negara ini. Walau bagaimanapun, aku sudah cukup bersyukur dan mendapat banyak pengalaman yang amat berharga.